Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah kurniakan kepada kita, limpah kurnia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, tidak ada apa-apa kenikmatan, tidak ada apa-apa anugerah yang lebih besar daripada itu. Atas anugerah itulah menjadi asas kepada sekalian kainat, sekalian alam ini. Ilmu yang datang daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah mungkin ada sesuatu anugerah yang lebih besar daripada itu? Selagi ada ilmu ini, maka berjalanlah sekalian nizam-nizam alam. Apabila ilmu ini terhapus, maka akan hancurlah sekalian nizam alam ini. Selain daripada ilmu agama ini, tidak ada mana-mana maklumat, mana-mana pengetahuan yang boleh memberi kejayaan kepada manusia, yang boleh memberi kelepasan kepada manusia, yang boleh memberi kebahagiaan kepada manusia. Hanya sahaja atas ilmu agama ini sahajalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kejayaan, memberi kelepasan dan memberi ketinggian, kemuliaan kepada manusia. Ilmu-ilmu yang lain selain daripada ilmu agama, walaupun pada hakikatnya ianya merupakan fan-fan ataupun kemahiran-kemahiran, tetapi daripada segi lughah, segi bahasanya, kita namakan ilmu juga. Tetapi dibandingkan dengan ilmu agama, ilmu tersebut begitu lemah, begitu rapuh, dan tidak ada apa-apa kekuatan jika dibandingkan dengan ilmu agama. Kerana semua fan-fan yang lain asasnya ialah makhluk, dan ilmu agama asasnya ataupun tempat keluarnya, datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana fan-fan yang lain ianya daripada makhluk, sebagaimana makhluk yakni masih wallah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, semua makhluk. Dan makhluk ini ialah perkara yang sentiasa berubah-ubah. Al-alam hadith, alam ini ialah baharu. Apabila baharu, dia sentiasa berubah-ubah. Dan semua ilmu ini kalau dilihat, ianya akan binasa, ianya akan habis. Kerana kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas muka bumi ini, di alam ini, semua akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang akan kekal, yang akan baki hanya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala lam yazal wa la yazalu qadiran sami'an basira. Allah subhanahu wa ta'ala sedia ada dan akan terus kekal adanya. Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Zat Allah subhanahu wa ta'ala zat yang kekal. Dan ilmu yang datang daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala juga bersifat kekal. Tuan-tuan dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh kerana fan-fan, kemahiran-kemahiran duniawi ialah fan-fan yang berasaskan kepada makhluk, oleh kerana itu ianya sentiasa berubah-ubah daripada satu masa ke satu masa. Sebagaimana kata ahli-ahli falsafah, ahli-ahli sains zaman dahulu, bahawa mereka berkata bahawa bumi dia tidak bergerak, yang bergerak ialah langit ataupun cakrawala yang lain bergerak mengelilingi bumi. Kemudian datang pula ahli falsafah yang baru, ahli-ahli sains yang baru, mereka mengatakan bahawa tidak, matahari tetap, langit tetap, yang bergeraknya ialah bumi. Kemudian datang pula satu masa, satu lagi generasi daripada ahli falsafah, ahli-ahli sains, mereka berkatakan bahkan dua-dua bergerak. Matahari bergerak, bumi bergerak, semua cakrawala, semua cakrawala ni bergerak. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh kerana fan-fan yang ada, ilmu-ilmu duniawi ini yang dipanggil ilmu yang ianya ialah fan, kemahiran-kemahiran hidup, kemahiran manusia, dia berubah-ubah sebagaimana berubahnya zaman. Tetapi
ilmu yang datang daripada Allah yang merupakan asas kepada wujudnya alam ini dan kekalnya alam ini, ianya kekal sebagaimana Al-Quran, kalam Allah, tabarrab bil-Quran, ambil keberkatanlah daripada Al-Quran kerana ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahawa semua ilmu-ilmu yang lain ianya akan binasa dan ilmu Al-Quran ianya akan kekal kerana ianya datang daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, ilmu agama dan semua furu'-furu'nya, sama ada dari ilmu fiqh, sama ada ilmu kalam, ilmu aqaid, dan semua ilmu-ilmu agama, furu'-furu'nya, bahagian-bahagiannya, dia begitu tinggi dan mulia, dan begitu sebenarnya begitu berat nilai dia, kerana semua asas daripada ilmu ini adalah Al-Quran. Ilmu-ilmu tersebut semuanya datang daripada Al-Quran. Dan keadaan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya Al-Quran ini diturunkan dan dengan wazan ataupun berat hakikinya dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nescaya gunung akan menjadi hancur luluh. Akan menjadi hancur luluh. Bagaimana keadaannya. Walaupun kalau kita lihat apabila Allah Subhanahu wa taala mencipta dunia ni, bahawa dia telah bergerak-gerak dan tidak tetap. Untuk istiqrar, untuk menetapkan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan gunung sebagai pasak. Setelah Allah Subhanahu wa taala mencipta gunung sebagai paku dan pasak kepada bumi, bumi menjadi tetap. Dan gunung yang mengambil tempat untuk menetapkan bumi daripada bergerak, yang Allah Subhanahu wa taala letak kekuatan dan kekukuhan di dalamnya, sekiranya Al-Quran diturunkan, gunung pun akan jadi hancur. Bagaimana kehebatan Al-Quran. Dan datang dalam riwayat Imam Bukhari rahmatullahi alaih tentang kehebatan wahyi. Walaupun nampaknya Al-Quran kita baca, kita hafal, tetapi tuan-tuan yang mulia, ini hanya saja keberkatan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kehebatan wahyi yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kita lihat daripada zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau guru kami Maulana Fakhruddin rahmatullahi alaih, yang mengajar Dauratul Hadis di Deoban, murid kepada Syekhul Hind rahmatullahi alaih, dia berkata bahawa jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada baginda setara dengan 40 ahli syurga. 40 kekuatan ahli syurga, dan satu-satu ahli syurga kekuatannya seumpama 100 orang. Mana kekuatannya 4,000 orang. Kekuatan baginda sallallahu alaihi wasallam 4,000 orang punya kekuatan. Tetapi, dan itu segi zahir, segi jasad. Mengenai rohani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tak boleh nak bayangkan betapa tingginya rohani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermi'raj bersama-sama dengan Jibril alaihi salam, Jibril alaihi salam kekuatan jismani yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada para malaikat begitu hebat. Jibril alaihi salam ketua kepada para malaikat, bahawa kakinya berada di tahta thara,
dan kepalanya berada di arasy Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebat. Dan apabila Allah perintahkan untuk mengazab kaum Lut yang mereka melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Jibril alaihi salam telah mengangkat seluruh kampung Lut alaihi salam daripada 600 sayap dan daripada satu hujung satu sayap saja. Bayangkan tuan-tuan yang mulia, hujung satu sayap Jibril alaihi salam yang Jibril angkat kampung Lut alaihi salam begitu tinggi sehingga hampir dengan langit yang pertama, sehingga para malaikat di langit yang pertama mendengar kok-kokan ayam dan bunyi-bunyi binatang daripada kampung-kampung kaum Bani Allah Lut alaihi salam. Dan di hujung satu sayap, bayangkan kekuatan sayap Jibril alaihi salam dan kekuatan lengan Jibril alaihi salam dan kekuatan seluruh tubuh jasad Jibril alaihi salam. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam apabila bersahabat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj, sampai di satu had di Sidratul Muntaha, maka sampai satu keadaan yang Jibril alaihi salam tidak mampu untuk melepasinya, tidak mampu untuk ke depan. Dan sekiranya dan beliau membaca syair Syekh Sadi yang menyatakan bahawa kisah baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni kata Jibril alaihi salam, kalaulah aku maju ke depan walaupun sekadar sehelai rambut, maka aku akan terbakar menjadi debu. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam melepasi daripada situ, yakni di mana intihak kekuatan rohani Jibril alaihi salam, kekuatan seorang malaikat, maka di ibtidak rohani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kekuatan rohani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayangkan kekuatan jismani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua kekuatan tersebut. Dan datang dalam riwayat Imam Bukhari rahmatullahi alaihi dalam Sahih Bukhari dan Kitab Badal Wahyi, bahawa bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datangnya wahyi kepada baginda di hari musim sejuk. Dan musim sejuk ni orang tak berpeluh. Tapi apabila datang wahyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan berpeluh Nabi berpeluh-peluh dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana beratnya wahyi tuan-tuan yang mulia yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang kekuatan jismaninya begitu hebat dan kekuatan rohaninya begitu hebat. Dan apabila hari pertama baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyi di Gua Hira, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam jadi keadaan seumpama orang yang demam, menggeletar takut. Balik ke rumah, beritahu kepada Khadijah radhiyallahu anha, zammiluni fazammaluh, bahawa selimutkan saya. Maka ahli rumah, ahli keluarga dia telah menyelimutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan takut, menggeletar umpama demam. Datang wahyi yang pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah radhiyallahu anha, kita korbankan ibu dan ayah kita demi untuk beliau, bahawa dia telah menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini khasyitu ala nafsi, sesungguhnya aku takut atas diri aku ni, apa akan jadi dengan aku? Apa akan jadi? Apa yang datang ni, apa benda ni? Apa jadi ni? Dan Khadijah radhiyallahu anha menenangkan baginda sallallahu alaihi wasallam, la yukhzikallahu abada. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan tuan. Bahawa sesungguhnya Tuhan menghubungkan silaturahim, Tuhan menanggung kesusahan orang lain, Tuhan memberi makan kepada tetamu. Ini sifat-sifat mulia yang disebut oleh Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi, menenangkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah radhiyallahu anha telah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, sepupu dia. Dan dalam satu riwayat mengatakan bahawa Khadijah terlebih dahulu telah pergi berjumpa dengan Naufal untuk menenangkan dia ni. Apa sebenarnya?
yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bawa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau telah bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Naufal dia seorang yang tua, yang dia juga menulis Taurat ke dalam bahasa Arab, Injil ke dalam bahasa Arab. Dan dia bagi tahu bahawa kamu jangan risau, ini adalah namus, ya, wahyi yang datang. Hadza namus alladhi nazala ala Musa alaihi salam. Ini namus, ini wahyi yang datang kepada Musa alaihi salam. Alangkah baiknya, alangkah untungnya kalau ketika aku dalam keadaan muda dan kuat, ketika kaum kamu mengeluarkan kamu daripada negeri kamu. Alangkah baiknya, alangkah beruntungnya kalau saya dapat bantu kamu. Aku seorang muda yang kuat, perkasa, pada ketika yang kaum mengeluarkan kamu daripada kampung kamu, daripada negeri kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam terperanjat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihi di kalangan kaum dia. Nabi yang dipanggil Al-Amin, dipanggil Siddiq, orang yang benar, orang yang amanah, akan dikeluarkan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aw mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkan saya? Sedangkan ini keadaan kedudukan saya di kalangan masyarakat orang-orang Quraisy." Dan kata Naufal, ya, tidak ada seorang pun yang bawa datang sebagaimana apa yang kamu bawa ini, melainkan mereka akan dimusuhi. Inilah keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali seorang sahabat radhiyallahu an, bahawa dia duduk hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa paha Nabi bertindih dengan paha dia, kena lutut Nabi, kena lutut dia, bertindih. Dan tiba-tiba dia merasa begitu berat, seumpama semua sendi-sendi dia nak bercerai, sendi-sendi dia nak tanggal. Maka ditanya Nabi sallallahu alaihi, kemudian keadaan kaifiat, datang wahyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menyelubungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan Nabi apabila menerima wahyi, dan manusia biasa merasai seumpama jasad-jasad mereka akan hancur dan berkecai. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang unta, tuan-tuan yang mulia, menunggang unta, dan apabila wahyi kaifiat wahyi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, unta yang Nabi tunggang tu akan duduk. Sahabat-sahabat yang ada di sekeliling kadang-kadang keheranan, mengapa, apa dah jadi dengan unta? Tapi dia beritahu bahawa tidak ada apa-apa dengan unta, tapi wahyi sedang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beratnya wahyi, beratnya kalamullah Al-Quran yang datang, yang merupakan manba' kepada semua ulum-ulum agama. Dan tetapi tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita bahawa anak-anak kita 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun dah hafal Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita hafal Al-Quran, tak rasa apa-apa. Ini sebenarnya keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah menanggung segala thiql, segala berat wahyi. Semua hakikat keberatan wahyi telah ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah mudahkan kita semua untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Bayangkan tuan-tuan yang mulia, ilmu agama yang manba'nya Al-Quran begitu berat, dan betapa mulia dan tingginya ilmu agama yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, gharaz atau maksud saya menerangkan tadi ialah supaya kita dapat merasai ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Ini merupakan satu kehebatan, satu anugerah, satu kurnia, ataupun urdunya satu daulat, satu keagungan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Kerana apabila keagungan ilmu, kebesaran ilmu, limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, ini kita sedar, kita menghayati, merealisasikan dia dalam kehidupan kita, kita dapat rasa, barulah akan timbul sifat kesyukuran dan rasa bertuah, beruntung bahawa Allah Subhanahu wa taala beri ilmu kepada kita. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyi yang pertama kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, Iqra,
bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mulai dengan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyebut bismillah, bismika rabbik. Bahkan dengan Tuhanmu, mulalah bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Bahwa Rabb yang merupakan pentadbir, yang menguruskan segala keperluan-keperluan makhluk, segala keperluan-keperluan makhluk, Allah Subhanahu wa taala Rabb. Dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang daripada kalam yang bejan, kalam yang tidak ada nyawa, jamid, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sumber atau pengantara untuk seseorang memperoleh ilmu. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan atas perkara ini baginda sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyi, kemudian datang satu fatratul wahyi, satu zaman, satu masa dan ketika bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak didatangi oleh wahyi. Dan untuk beberapa masa atas ikhtilaf ulama, kemudian datang wahyi yang kedua bahawa Allah Subhanahu wa taala perintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Bahawa wahai baginda Nabi, urdunya begitu, lafaznya begitu yani lembut dan cantik, nabiji. Wahai baginda Nabi, bangun. Wahai baginda Nabi yang berehat, yang berselimut, bangun. Bahawa ilmu yang telah disampaikan mengenai kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Rabb, pentadbir segala alam, yang menguruskan, mengendalikan segala alam dan makhluk, bahawa kenalkan kepada manusia, ceritakan kepada manusia. Oleh kerana itu semua nabi-nabi dan rasul-rasul menyeru umat mereka, kaum mereka, untuk mengenali Allah. Qulu la ilaha illallah, untuk mengenali Allah. Mengenali Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengenali zat Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, yang agung, mengenai zat Allah Subhanahu wa taala. Bahawa bukan untuk berehat-rehat, bukan untuk berselimut berehat, tetapi bangun, sampaikan kepada manusia, kenalkan Allah kepada manusia, perkenalkan kehebatan Allah kepada manusia, bagi tahu ilmu yang telah sampai kepada kamu mengenai kehebatan keagungan Allah, sampaikan kepada manusia. Datang dalam riwayat bahawa apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyi tersebut, dan baginda telah bagi tahu kepada Khadijah radhiyallahu anha bahawa la rahata ba'da al-yaum, tidak ada rehat lagi selepas hari ini. Tidak ada rehat lagi selepas hari ini. Bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyibukkan diri baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agama, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Ya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab melalui ilmu ini kita ada satu hubungan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan. Walaupun tadi beliau membaca sepotong hadis bahawa likulli syai'in afatun walil ilmil afat. Bagi setiap perkara tu ada dia punya ujian dia, ada penghalang dia, dan untuk ilmu ni dia banyak ujian dan banyak penghalang-penghalang dia. Ya tuan-tuan dan rahmati Allah, apabila ayat Mudaththir ini diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, pertama perintah untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, kepada manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni melalui ibadat, beribadat pada waktu malam dan menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya untuk dapat kekuatan, untuk dapat satu bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat kehampiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya bagi kamu wahai Nabi
bahawa di waktu siang sibuk dengan sabhan tawila, yakni sibuk dengan usaha yang berpanjangan. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa kesibukan Nabi waktu malam itu diluangkan untuk buat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapat kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di waktu siang bahawa kamu wahai Nabi, wahai baginda Nabi, sibuk dengan usaha. Dan tuan-tuan tahu as-sibahah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan sabhan tawila, bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut sa'yan tawila, berusaha. Sa'yan tawila, sa'i mak atas darat. Bila jalan letih tak larat, berehat sekejap, tidur sekejap, rehat sekejap. Nanti apabila rasa segar, terus berjalan. Tetapi berbeza dengan seorang yang berenang, bahawa orang yang berenang ni dia tidak ada masa untuk dia rehat, untuk tidur-tidur, untuk relax. Kerana bila sahaja seorang berenang, dia berhenti daripada menguak tangan dan kaki dia, maka dia akan tenggelam. Di situlah dia akan tenggelam, tuan-tuan yang mulia. Bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam apabila datang tanggungjawab kenabian, maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la rahata ba'dal yaum. Selepas hari ini tidak ada rehat lagi. Tidak ada rehat lagi bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tuan-tuan yang mulia keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam? Bahawa ketiadaan rehat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa maksud dia? Apa kaifiat dia? Kaifiat dia tuan-tuan yang mulia, secara ringkasnya bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taif. Inilah keadaan ketiadaan kaifiat, ketiadaan rehat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa bagaimana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan di Taif. Dan inilah keadaan Nabi. Mereka tidak biarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Nabi sentiasa diganggu, Nabi sentiasa disusahkan kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Nabi berhijrah pun, mereka tidak tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang Badar, kadang Uhud, kadang Hamraul Asad, kadang Al-Ahzab. Inilah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali baginda sallallahu alaihi wasallam berada di hujrah bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha dan berehat, dan Aisyah radhiyallahu anha waktu malam telah pun terlena. Dan apabila beliau terjaga, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada di sisi. Dan dia mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana perginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bermi'raj, naik sehingga Sidratul Muntaha. Dan kali ini bahawa didapati Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Baqi', berada di kawasan hutan, di kawasan hutan Baqi', yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud. Dan begitu lama Aisyah radhiyallahu anha tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, sehingga datang rasa risau di dalam hati beliau bahawa apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, telah mati, wafat. Dan setelah itmam sujud, selesai sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengangkat kepala. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa? Baginda sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawa ketika baring-baring tadi, bahawa Allah Subhanahu wa taala zahirkan manzar akhirat dengan syurganya, dengan nerakanya, bahawa terus Nabi sallallahu alaihi wasallam terfikir keadaan umat, apa akan jadi dengan umat dia, apa akan jadi dengan kita semua. Keadaan manzar akhirat yang dahsyat, yang sangat-sangat menggerunkan, apa akan jadi dengan umat, menyebabkan Nabi hilang rasa ngantuk dan terus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, fikir atas umat dan tuan yang mulia. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam, bahawa Allah Subhanahu wa taala berkata, innalaka fin nahari sabhan tawila. Inilah keadaan kaifiat, bahawa Nabi bersibuk dengan usaha agama, sibuk dengan dakwah, umpama seorang yang berenang tidak ada rehat. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Taif, kadang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sya'b Abi Talib, di pulau 3 tahun tuan-tuan yang mulia. Dan kadang-kadang keadaan sahabat, mereka tidak ada apa-apa mereka nak makan, mereka akan rendam pucuk-pucuk daun-daun kayu, pucuk-pucuk kayu dalam air, bersihkan dan mereka makan.
Dan kata sahabat radhiyallahu anhum, keadaan apabila mereka buang najis mereka umpama najis kambing datang berketul-ketul biji-biji, tuan-tuan yang mulia. Ini keadaan mereka. Kadang-kadang Nabi SAW dalam keadaan di medan Badar. Kadang-kadang keadaan Nabi SAW tanpa kelihatan umpama di Uhud. Kadang selepas balik Uhud terus Hamraul Asad. Kemudian beberapa tahun kemudian Ahzab pula. Ini keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam, la rahata ba'dal yaum. Keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mengambil tanggungjawab usaha agama. Tidak ada kerehatan Nabi. Kadang-kadang dua bulan berturut-turut, anak bulan demi anak bulan dilihat, tetapi di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dinyalakan dapur untuk dimasak apa-apa makanan. Hanya mereka melalui hidup mereka dengan air dan kurma, tuan-tuan yang mulia. Ini keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ketidakrehatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya, ini kaifiat dia, tuan-tuan yang mulia. Dan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dah hampir wafat, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam gering dan keadaan baginda begitu resah, gelisah, memikirkan umat dan juga menanggung keperitan sakit. Dan kadang-kadang baginda kadang panas, meletakkan tangan baginda di dalam air dan menyapu muka baginda sallallahu alaihi wasallam, menyapu badan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yakni gelisah, sakit, kerisauan umat. Dan kadang-kadang tuan-tuan yang mulia tidak mampu untuk bangun, berjalan sendiri, dipapah di antara dua orang sahabat, dibawa ke masjid yang Hujrah Aisyah radhiyallahu anha, tempat Nabi sakit, dan juga masjid hanya berselang pintu, tuan-tuan yang mulia. Tapi keadaan Nabi tidak mampu untuk bergerak sehingga dipapah di dua orang sahabat untuk datang ke masjid. Melihat keadaan ini, tuan-tuan yang mulia, melihat keadaan ini, bahawa Fatimah radhiyallahu anha merupakan putri baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda sebelum pergi bersafar, baginda akan berjumpa dengan Fatimah radhiyallahu anha. Apabila balik bersafar, orang yang mula ditemui oleh Fatimah radhiyallahu anha. Baginda begitu sayang dan cinta dengan Fatimah radhiyallahu anha. Dan kata, dia menangis melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hari yang baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la rahata ba'dal yaum, tidak ada rehat lagi selepas hari ini. Dan bermacam-macam keadaan dan bermacam-macam kesusahan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat, menanggung kesakitan, menanggung bahawa keperitan sakit baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menangis, sedih melihat keadaan Nabi. Masa hidup tak rehat, masa sakit pun begitu sakit. Sehingga akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Fatimah, jangan kamu risau, jangan kamu sedih, bahawa selepas hari ini la karbata li abiki ba'dal yaum, tidak ada lagi kesusahan, kesengsaraan untuk bapa kamu lepas daripada hari ini, tuan-tuan yang mulia. Maksud saya bagi tahu perkara ini kepada tuan-tuan bahawa atas hubungan ilmu tersebutlah Allah Subhanahu wa taala telah pilih dan kurniakan ilmu tersebut kepada tuan-tuan. Ilmu yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas ilmu tersebutlah, kerana bukan semua yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikurniakan ilmu ini, maka sebahagian kecil sahaja di kalangan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan ilmu yang mulia ini. Dan hubungannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima ilmu ini, tidak ada rehat bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Seumpama seorang yang berenang, sibuk menyampaikan, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, mendidik dan mengajar manusia. Sebab kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allamani Rabbi fa ahsana ta'limi, bahawa Allah Subhanahu wa taala dia telah mengajar aku dan memperelokkan cara mengajar kepada aku. Dan wa'addabani Rabbi, dan Tuhan Rabb aku telah mentarbiyah aku, fa ahsana ta'dibi, dan Allah Subhanahu wa taala telah memperelokkan cara tarbiyah kepada aku. Jadi tuan-tuan yang mulia, inilah hubungan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada saya dan tuan-tuan pada hari ini. Ya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, asal bahawa rishta ataupun
hubungan rishta ni ialah hubungan adik-beradik. Kalau hubungan yang mendekat sekali dengan Nabi SAW ialah alim ulama. Walaupun semua umat ini dia ada hubungan dengan Nabi SAW, tapi hubungan yang karib, hubungan yang hampir dan paling dekat ialah ulama. Oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, sabda Nabi SAW mafhumnya al-ulama warasatul anbiya. Ulama ialah waris kepada Nabi. Dan Nabi SAW mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu kepada umat ini. Dari yang mempunyai hissah atau bahagian yang paling besar, bahagian ilmu daripada Nabi SAW ialah alim ulama. Dan baginda SAW bukan sahaja hanya dalam kehidupan baginda SAW sebagaimana yang terangkan tadi, bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi dalam diri Nabi SAW ada kerisauan kepada umat, kegelisahan kepada umat, belas kasih kepada umat, fikir risau kepada umat ada kepada Nabi SAW. Sebagaimana seseorang apabila dia mewarisi daripada seseorang, dia mewarisi semua harta daripada bapa dia, dia mewarisi semua. Begitu juga tuan-tuan yang mulia, bahawa apabila kita mewarisi daripada Nabi SAW, mewarisi bukan saja ilmu, dan kita mewarisi segala-galanya yang dimiliki oleh baginda SAW, daripada fikir Nabi SAW, daripada risau Nabi SAW, kita mewarisi segala-galanya. Datang dalam riwayat Ali radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana keadaan Nabi SAW. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawassilul ahzan wa da'imal fikr. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan baginda mutawassilul ahzan, sentiasa dalam keadaan sedih, berterusan berpanjangan dalam keadaan sedih, dan sentiasa dalam keadaan fikir risau. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fikir risau Nabi, sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk umat ini juga kita warisi tuan-tuan yang mulia. Kitalah merupakan orang yang hubungan rapat dengan Nabi SAW lantaran ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada kita, dan ketinggian dan kehebatan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada para alim ulama di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hakikatnya kepada kita. Dan atas perkara tersebut, kerana ini bukanlah kerana semata-mata diri kita, kerana ataupun semata-mata ilmu diwarisi, tetapi ialah kerana ilmu dan juga kerisauan tanggungjawab yang daripada Nabi SAW kita warisi untuk sampaikan fikir atas umat manusia. Kerana baginda SAW, kerisauan baginda SAW bahawa fala'allaka bakhilun nafsaka ala, yani apakah mungkinkah kamu akan membinasakan diri kamu, bahawa kerana mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka tidak beriman kamu nak binasakan diri kamu wahai Nabi, kamu nak menghancurkan diri kamu. Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada kamu wahai Nabi untuk menyusahkan kamu, untuk memberatkan kamu, melainkan kami turun itu sebagai satu peringatan bagi mereka yang mahu beringat, bagi mereka yang takut. Dan keadaan Nabi dan mengapa Nabi begitu keadaan risau? Kerana risaukan umat, sedihkan umat. Keadaan Nabi SAW dan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita ini, bahawa sekiranya dengan ilmu ini tidak menghampirkan kita kepada Allah dan tidak bertambah ma'rifatullah, maka itu sebenarnya bukan ilmu. Dan beliau baca satu syair Farsi tadi, bahawa itu bukan ilmu, sebenarnya itu satu kejahilan. Bahkan hakikat ilmu ini sebenarnya bahawa ianya akan menjadikan seseorang hampir kepada Allah dan datang ma'rifatullah dalam diri dia. Maka atas perkara ini hakikat ilmu dan juga kerisauan Nabi SAW. Bagaimana susahnya Nabi SAW, risaunya Nabi SAW. Kita waris yang akrab ni, waris yang paling hampir dengan Nabi SAW, mewarisi ilmu dan semua segala kerisauan Nabi, fikir Nabi, susah payah Nabi untuk umat ini juga kita warisi tuan-tuan yang mulia.
Jadi tuan-tuan yang mulia, bahawa ulama-ulama sepakat bahawa untuk bawa satu orang yang bukan Islam masuk agama Islam, dan juga satu lagi untuk memelihara orang Islam yang telah pun Islam, maka lebih utama untuk memelihara orang Islam yang telah Islam daripada memasukkan seseorang yang bukan Islam dalam agama Islam. Ini satu ittifaq di kalangan ulama segi keafdalan dia. Memelihara orang-orang Islam lebih utama daripada memasukkan satu orang lain dalam agama Islam. Jadi tuan-tuan dan hormati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat keadaan ini, bagaimana keadaan umat yang mereka berada di pinggir-pinggir kemurtadan, bagaimana halat yang telah menimpa umat ini, keadaan yang umat ini ada, bahawa keadaan iman mereka dalam keadaan bahaya. Mereka dikelilingi oleh musuh-musuh yang orang-orang Islam, kata beliau, dibuat umpama luqmah, umpama suapan-suapan nak telan, umpama makanan yang dibulat-bulatkan untuk disuap dalam mulut mereka. Yang ini sentiasa berfikir untuk menjauhkan orang Islam daripada agama mereka, daripada iman mereka. Dalam keadaan ini tuan-tuan yang mulia, bagaimana tanggungjawab kita sebagai orang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ilmu, kedaulatan ilmu, kehebatan dan keagungan ilmu, anugerah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, bahawa keadaan ini dia berterusan. Tadi juga satu perkara yang saya tertinggal yang boleh dimasukkan di sini, bahawa segi untuk bermujahadah, bersusah payah ini dia berterusan. Bahawa di dalam sepotong hadis ada menyatakan bahawa ta'allamu qabla an tusawwadu, qala Abu Abdillah ba'da an tusawwadu, bahawa usahakanlah untuk dapatkan ilmu dan segala apa yang berkaitan ni sebelum kamu menjadi ketua, menjadi pemimpin, menjadi orang besar. Bahkan kata Imam Bukhari rahmatullahi alaih, kata Imam Bukhari, aku kata bahawa selepas jadi orang yang ketua, orang berkedudukan, orang mulia pun terus untuk dapatkan ilmu. Jadi tuan-tuan yang mulia, tidak ada satu perkara pun yang akan menghalang kita daripada melaksanakan tanggungjawab kerja agama ni. Sebagaimana kita mewarisi ilmu daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dan malahu wa ma'alaih, apa berkaitan daripada ilmu, sama kelebihan dia ataupun tanggungjawab dia, maka kita bersama-sama bertanggungjawab untuk menyempurnakannya. Bahawa Allah telah memberi satu nikmat, sebagaimana saya beritahu tadi, kata beliau, bahawa satu kedaulatan ilmu, satu keagungan ilmu yang Allah beri pada kita. Bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah ialah nur langit dan bumi. Bahawa ilmu yang datang, yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, inilah daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahawa di mana sahaja mereka bergerak, di mana sahaja mereka pergi, maka dalam diri mereka ada nur. Nur ini akan mencahayai di mana-mana sahaja mereka berada, akan membentuk suasana, akan mencahayai umat, akan menerangi umat dengan ilmu agama, dengan usaha agama. Inilah fikir yang perlu ada dalam kehidupan kita untuk kita jumpa manusia. Bagaimana keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam menanggung kesusahan, menanggung kesusahan dan kesengsaraan untuk agama, untuk agama. Betapa susahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat di Uhud. Keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam menanggung berbagai-bagai kesusahan dan kesengsaraan. Dan baginda menanggung kelaparan, menanggung kesusahan, dan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah radhiyallahu anhu disyahidkan, dan keadaan dia yang begitu mengerikan. Tangan dipotong, jari dipotong, kaki dipotong, jari kaki dipotong, dada dibelah, dan hatinya dimamah ini keleji hati. Bukan jantung, kaleji, hati dimamah mentah-mentah, tuan-tuan yang mulia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terkeluar beberapa rangkap daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa setidak-tidaknya setiap ahli syahid di Uhud ada orang yang menangis untuk mereka. Untuk orang-orang syahid
di Uhud ada orang menangis untuk mereka, tapi untuk Hamzah la bawakiyalah, tidak ada orang yang menangis untuk dia. Ini keadaan Nabi SAW. Begitu sedih Nabi, sehingga dengar perkataan Nabi ni, wanita-wanita Ansar telah keluar dan mereka kata kami akan menangis untuk Hamzah radhiyallahu an. Yani nak menceritakan betapa sedih pilunya Nabi SAW dalam menjalankan usaha dakwah. Berbagai-bagai kesusahan, berbagai-bagai penderitaan telah ditanggung oleh Nabi SAW untuk agama ini, tuan-tuan yang mulia. Di atas perkara ini, tuan-tuan, bagaimana kita dapat menyempurnakan tanggungjawab ini kepada umat. Kita pergi jumpa umat, sediakan umat, bawa mereka kepada agama. Kemudian kata beliau, 35 tahun yang lalu saya telah keluar bersama dengan Mufti Zainul Abidin rahmatullahi alaih, keluar di Bangladesh. Dan dia menceritakan kisah bahawa di tempat mereka di sana, di Pakistan, dia ada seorang kawan, Syekhul Hadis. Ya, ini Syekhul Hadis ni makna di uruf di India Pakistan, orang-orang yang mengajar Sahih Bukhari. Jadi panggil Syekhul Hadis. Dia ada kawan, maka dia kenal baik dan selalu dia ajak supaya kawan dia Syekhul Hadis ini dapat keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, Mufti Sahab, apa kamu cakap? Kamu cakap mengenai tabligh pula. Ni khidmat agama saya dok buat ni begitu besar. Jadi kawan biasa. Kemudian nanti dia ajak lagi. Kemudian sampai satu kata, tak apalah Mufti Sahab, tak apalah, saya sedialah untuk keluar. Mereka keluar 3 hari. Jadi keluar 3 hari, Mufti Sahab bentuk jemaah dia dan beritahu kepada kawan-kawan dia, kepada semua ahli jemaah kawan-kawan dia, bahawa kamu jaga ni seorang Syekhul Hadis, dia nak keluar. Kamu jagalah adab, ikram dia, hormat dia, jaga hati dia. Tak apa, mereka keluar. Jadi hari pertama apabila dia bagi targhib untuk keluar gash, keluar jauhlah, pergi rumah ke rumah, ajak orang datang ke masjid untuk hadir ni bayan sebagainya. Jadi Mufti Sahab pun dia bangun, dia kata saya nak keluar. Dan mereka bagi itu, tuan duduklah di sini, ini kerja kami biasa yang awam ni, kami pergi. Tuan duduk di sini, duduk dalam masjid, tak perlu keluarlah. Biar kami orang awam ni keluar. Dia kata tak saya nak keluar juga. Bila dia keluar tak apa, dia keluar, kemudian keluar balik. Apabila balik kata Mufti Sahab, saya duduk tengok dia punya wajah dia, keadaan macam-macam, dia sedih, macam dia risau, runsing. Tapi saya diam. Kemudian tak apa tengok keadaan dia. Kemudian bila waktu malam pula duduk atas tempat tidur dia, semua kawan-kawan dah tidur, dia duduk pegang kepala, duduk risau. Jadi Mufti Sahab pun rasa gelisah juga. Ni kali pertama keluar apa dah jadi. Kemudian dia tanya kawan-kawan yang keluar gas tadi, ada apa-apa berlaku ke? Kadang-kadang tak ada, kami pergi kemudian jumpa orang, kemudian balik, tak ada apa. Kemudian Mufti Sahab pergi jumpa dia, tanya, apa hal? Nampak tadi kamu datang tadi, nampak gembira, suka, seronok. Ni nampak macam sedih, risau, ada apa-apa ke? Dia kata sebenarnya tadi pergi gas, jumpa satu orang, macam biasa, keluar gas, jumpa orang, kemudian cerita mengenai kepentingan agama, usaha agama. Kemudian kita baca kalimah dan minta dia, tuan juga bacalah kalimah. Kemudian dia baca kalimah. Kemudian pergi pula rumah satu lagi, jumpa satu orang. Kemudian cerita mengenai agama. Kemudian biasa mutakalim ni, dia akan baca kalimah. Dia minta tuan membacalah kalimah atau orang Islam. Jadi dia kata terang-terang, dia kata saya tak tahu baca kalimah. Orang tu umur dah 50 tahun. Umur 50 tahun, tak tahu baca kalimah. Kemudian dia kata, Mufti Sahab, saya dah faham. Saya dah faham sekarang. Walaupun saya mengajar Bukhari, tetapi orang ni saya kenal. Ini pun dia pun, saya pun selalu lalu jalan ni, saya kenal dia. Dan umur dia pun dah tua. Kalaulah dalam keadaan ni dia mati tanpa tahu kalimah, jadi saya takut kalau di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tanya saya. Jadi saya faham dah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keadaan umat. Keadaan umat yang kita kena usaha untuk pergi kepada mereka, jumpa mereka, sediakan mereka. Dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dan hubungan yang rapat dengan sebagai kata-kata rishta ataupun hubungan yang sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Atas perkara ini tuan-tuan yang mulia, di antara tuan-tuan alim ulama
yang belum lagi keluar setahun, Masya Allah, kita zahirkan azam dan iradah mereka dan aturkan urusan mereka untuk keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jazbah dan semangat Mufti Sabtu saya tak dapat nak terjemahkan, dan banyak perkara mungkin tertinggal. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mulia, maksud dia, khulasah dia, tuan-tuan kena keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya harap setiap daripada kita faham. Jadi insya-Allah bangun tuan-tuan bagi nama, Masya Allah.